Sampai bila nak buat macam ni? Cukup-cukup lah tu. Sudah-sudah lah tu buat naya kat orang, buat zalim kat orang. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Faisal Badri dan anda bersama saya dalam channel Bicara Usahawan. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang baru dan juga yang sering kali dan masih setia mengikuti channel Bicara Usahawan. Dalam channel ni saya akan membincangkan tentang perkara-perkara yang berlaku dan juga isu-isu semasa yang berlaku dekat sekeliling kita, terutama sekali yang menyentuh dengan hal-hal yang berkaitan usahawan, kerjaya dan juga isu-isu semasa yang tengah hot. Baiklah, topik kali ni agak special sikit sebabnya ia di-request oleh someone yang menghubungi saya secara direct untuk ulas topik tentang, orang kata, buat nanya dekat orang lah. Lebih kurang macam ni ya. Ini susulan daripada video saya yang sebelum ni mengenai ciri-ciri business partner yang anda tak boleh percaya kan. Ini adalah respon dan yang saya dapat daripada video sebelum ni tentang ciri-ciri business partner yang anda tak boleh percaya. Dan Alhamdulillah video tersebut dapat respon yang positif dan ramai yang berterima kasih sebab saya point out that ciri-ciri tu, sebab ramai yang tak perasan sebenarnya ciri-ciri tersebut bila berhadapan dengan orang. Dan ada juga yang mesej saya secara personal berceritakan bagaimana dia diinaya dengan orang-orang yang jenis macam itu. Dan ada yang request dan buat permintaan dekat saya untuk ulas topik tentang kes naya orang ni. Okay, dia tak kira lah dalam bisnes ataupun kehidupan seharian. Kalau boleh jangan buat naya kat orang. Okay, jangan buat benda-benda ni. Sebab bila anda buat benda yang saya akan sebutkan sebentar lagi ni, anda dah melakukan satu penginayaan dan kezaliman ke atas orang tersebut. Jadi saya minta tolong kepada anda dan juga memperingatkan diri saya sendiri terutama sekali supaya jangan jadi seperti apa yang saya akan cakapkan sebentar lagi. Baiklah, without further ado, jom kita berbicara dengan topik kita kali ini. Zas! Baiklah, topik kali ini jangan buat naya dekat orang. Yang pertama, bila anda berhutang, sila bayar. Janganlah pula bila anda berhutang anda tak nak bayar. Sebabnya hutang macam yang saya dah jelaskan dalam video sebelum ni adalah perjanjian antara dua pihak. Jadi kalau anda tak bayar hutang, bermakna anda dah mungkir janji dan anda dah menginaya dia lah. Sebabnya terutama sekali hutang-hutang yang melibatkan kawan-kawan ataupun kenalan rapat ataupun keluarga rapat. Jadi kawan tersebut dah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan jumlah yang anda nak untuk anda mulakan kerja atau projek anda, tapi selepas anda berjaya ataupun anda dapat bayaran, projek anda berjaya, anda lupakan kawan anda ni dan anda sedaya upaya anda untuk mengelak daripada membayar hutang dia. Jangan buat begitu sebab anda dah menzalimi kawan anda tadi. Anda tak ingat tak, semasa anda susah, anda tak ada apa-apa dahulu, dia yang bersusah payah mencari dana ataupun duit untuk membantu anda. Dan dia pinjamkan duit tu atas dasar percayakan kepada anda dan atas janji-janji yang anda dah taburkan dekat dia untuk membayar. Tapi end up, bila anda senang, anda lupakan dia. Samalah juga macam anda berhutang dengan bank dan juga mungkin kita boleh sentuh juga pasal PTPTN. Sebab benda ni sangat, bagi saya sangat personal lah. Okay. Sebab benda berkaitan hutang ni, terutama sekali PTPTN, ramai saya tengok orang yang mengelak nak bayar hutang PTPTN. Tapi anda sebenarnya telah melakukan kezaliman ke atas rakyat Malaysia. Sebab duit daripada PTPTN yang taja pembelajaran anda di universiti tu sebenarnya adalah duit cukai orang yang bayar kepada kerajaan. Jadi ianya secara tak langsung adalah duit rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dah membantu anda melalui PTPTN untuk membiayai pengajian anda semasa anda belajar.
bagi duit yuran, kemudian perbelanjaan anda, mana yang keluarga susah tu dah dibantu, meringankan beban. Kemudian bila anda dapat kerja, anda tak bayar balik pinjaman PTPTN tadi. Itu juga satu penginayaan bagi saya, penginayaan kepada rakyat Malaysia lah, lagi ramai orang. Sebab ianya melibatkan cukai-cukai kan. Sebab kerajaan akan kumpulkan cukai dan dia akan letak bajet untuk ni, okey, PTPTN berapa semua kan. Itu adalah bagi saya, apa saja hutang, walaupun PTPTN pun anda wajib bayar sebenarnya kalau anda mampu. Lainlah kalau anda dah habis belajar tapi still tak ada kerja lagi dan masih mencari-cari kerja dan tak cukup lagi untuk membayar, at least anda ada effort untuk berusaha untuk membayar. Yang tu lain cerita. Yang saya hairan adalah orang yang dah dapat kerja, gaji dia besar, kereta besar, rumah besar, tapi hutang PTPTN masih lagi liat untuk bayar. Golongan-golongan yang liat bayar hutang bagi saya adalah orang yang anda susah untuk percayalah. Sebab mereka ni ada tendensi untuk mungkir kepada janji mereka. Dan bercakap juga pasal hutang adalah jangan sekali-kali anda bebankan hutang peribadi anda kepada nama orang lain. Benda ni dah berlaku kepada saya, macam saya dah cerita dalam video-video sebelum ni. Dibebankan hutang ke atas orang lain, end up orang tu dikejar pengutip hutang. Bila dia jumpa kepada anda bagi alasan tak ada duit lah, malas nak bayar lah. Jadi sebenarnya anda telah menginaya dan menzalimi orang tersebut. Sebab apa? Bukan dia yang buat hutang tu, tapi anda yang buat, dan anda menyebabkan dia dikejar oleh pemungut hutang. Anda yang bagi hutang dekat orang tu, mungkin anda tak rasa benda ni, tapi percayalah, bila anda dikejar pemungut hutang, dia punya stres dan emosi anda akan terganggu. Benda ni dah berlaku dan benda ni agak membebankan dan dia efek pada prestasi kerja kita seharian. Okey, itu yang pertama, bab hutang. Kalau berhutang, silalah bayar dan jangan tak bayar. Sebab bila anda tak bayar hutang, anda sebenarnya dah buat naya dekat orang tu. Okey, yang kedua. Tadi hutang, yang kedua adalah jangan menggunakan maklumat peribadi orang sewenang-wenangnya. Yang ni adalah apa yang diceritakan kepada saya. Macam daripada video lepas, ada seorang tu menghubungi saya. Dia kata dia pernah bekerja dengan seseorang ni. Kata saya bagi si A ni, dan si B ni pernah bekerja dengan si A ni. Apa yang dia buat adalah si A ni mengarahkan dia macam-macam, buat kerja macam-macam. Ada satu projek tu kot, si A ni kutip buat satu projek macam untuk guna satu perkhidmatan. Okay, untuk guna satu perkhidmatan, dan dia suruh si B ni uruskan. Dan kemudian kalau ikut apa yang dia cerita, dia kata perkhidmatan tu, orang akan gunakan perkhidmatan tu, kemudian pengguna yang menggunakan perkhidmatan tu akan bayar kepada satu bank account ataupun kepada si A ni, atas nama ada satu projek si A ni buat. Kemudian si A ni akan bayar kepada penyedia perkhidmatan tersebut. Kemudian dan si B ni dipendekkan cerita, dah lama dia berhenti kerja daripada si A ni. Okay, dia berhenti kerja, kemudian dia kerja dekat tempat lain. Selepas tu 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 2 atau 3 tahun, rasanya 2 tahun dia cerita, dalam 2 tahun dia dah berhenti. Maksudnya sekarang lah, projek tu ada tanggungan hutang. Dan penyedia perkhidmatan tu, saya tak pasti sama ada dia dah call A ke ataupun tidak, tapi dia duk pressure si B ni. Sedangkan B ni dah lama berhenti daripada A ni, dan dia tak ada kena-mengena dah langsung dengan projek tu. Sebabnya bila staff berhenti, dia dah tak ada kena-mengena lah dengan company tu, betul tak? Tapi apa yang si A ni buat, mungkin lah sebab daripada cerita yang si B ni bagi tahu, dia kata company tu tak dapat hubungi si A, dan dia kata penyedia perkhidmatan tu dia bagi tahu si B sebab ada banyak sangat pas-pas number. Mungkin juga si A ni, okey, dia tak nak pening kepala, dia pass number dekat si B, dan si B ni yang menanggung dia punya bebanan emosi lah, orang kata tekanan emosi kat situ. Sebab company ni dia dah buat perkhidmatan tu, dan si A ni berhutang dengan company ni. Jadi adat lah kan, kalau dah berhutang dia akan minta lah hutang, tapi dia tak dapat call si A ni, dia akan call si B ni.
Dan juga klien-klien yang dah menggunakan perkhidmatan tu, disebabkan pressure daripada company tu duk call juga klien tu call juga si B ni, sebab dia tak dapat call si A tadi. Jadi apa cerita ni? Sepatutnya anda buat program begitu menggunakan perkhidmatan macam tu, sepatutnya anda uruskan dengan betul dan jangan libatkan nama orang lain. Staff anda tu dah berhenti lama tapi anda masih lagi menggunakan nombor dia untuk pressure dia. Itu adalah satu perkara yang tak baik sebenarnya dan tak betul. Tadi yang pertama tadi hutang, yang kedua adalah jangan gunakan maklumat peribadi orang sewenang-wenangnya. Apa yang berlaku sebenarnya pengajaran kepada kita supaya janganlah mengenai orang, sebab yalah, kita buat naya dekat orang, kita buat zalim dekat orang, sampai bila sebenarnya? Dan saya percaya dekat dunia ni Tuhan dah buat apa yang kita buat dekat orang, dia akan datang balik kepada kita. Okay, anda buat naya, buat zalim dekat orang, satu hari nanti tak mustahil akan ada orang buat lebih teruk daripada yang anda buat daripada orang yang anda naya tadi. Dan saya yakin kalau anda duk buat menaya orang, lepas tu buat zalim dekat orang, dan saya pasti orang macam ni dia tak banyak kawan, sebab kawan-kawan dekat sekeliling dia pun dia akan gunakan dan dia buat naya dekat kawan tersebut. Benda ni berlaku sendiri dekat saya dan juga beberapa orang kawan saya. Kita orang ada dengan somebody ni, okay, bekerjasama. End up macam-macam berlaku dan menyusahkan kami juga, sebab kebanyakannya apa yang dia buat tu dia rasa dia buat benda betul, tapi benda sebenarnya dia tengah buat naya dekat orang dengan anggapan apa yang dia buat tu betul. Sebab benda tu tak ada efek dekat dia, okay? Tak ada efek dekat dia, dan dia efek dekat orang lain. Dia tak pedulikan orang lain, tapi dia pedulikan, okay, saya selamat, orang lain hancur binasa, biarlah. Orang macam ni kalau anda jumpa, jangan dekati mereka, dan kalau boleh janganlah berkawan dengan mereka, sebab mereka ni lebih banyak keburukannya daripada kebaikan yang kita akan dapat. Okay, dan orang jenis macam ni biasanya adalah orang yang jenis pentingkan diri sendiri, sebab bagi dia apa yang dia buat betul, apa yang orang buat adalah salah. Itu tadi 2 poin. Yang poin ketiga, tolong jangan burukkan orang lain dekat belakang dia. Okay, maksudnya jangan cerita belakang, sebab kalau anda cerita belakang, tambah lagi kalau cerita yang anda bawa tu tak benar, itu dah jadi fitnah. Kalau ada benda yang anda tak puas hati dengan orang tu, pergi berdepan dengan orang tu, bagi tahu dia betul-betul. Jangan cakap dekat belakang. Macam video yang lepas kan, saya bagi tahu salah satu ciri partner yang tak boleh dipercayai adalah orang yang suka cakap belakang. Sebab apa? Dia akan bawa jaja cerita keburukan kita dekat belakang orang lain. Dan dia lebih kepada nak menunjukkan dia ni hebat, orang lain tu tak hebat. Semua orang ada keburukan, dia ni he is a perfect person, dan everyone has a flaw. Dekat orang lain dia akan ceritakan pasal orang lain, tapi dekat depan orang tu dia puji meninggi, tapi dekat belakang dia pergi kutuk orang tadi. Benda ni sebenarnya tak patut lah. Dan anda sebenarnya kalau cerita yang anda bawa tu tak betul, dah jadi fitnah. Lebih baik kalau anda bagi tahu dia secara berdepan dan bagi tahu dia macam mana dia nak atasi masalah dia tu. Itu lebih baik daripada anda pergi kutuk dekat belakang. End up benda masalah yang anda cerita burukkan tu tak akan selesai. Jadi apa kepuasan yang anda dapat? Hanya menceritakan keburukan orang kepada orang lain ke? Benda ni adalah benda yang tak patut lah bagi saya. Bagi 3 benda ni yang biasa berlakulah. Pertama, hutang yang tak bayar ataupun hutang yang dibebankan. Kemudian yang kedua, menggunakan maklumat peribadi orang sewenang-wenangnya tanpa kebenaran pun ada kadang-kadang. Lepas tu yang ketiga, memburukkan orang lain ataupun cakap belakang. Yang keempat, jangan merendah-rendahkan orang lain. Sebab apa? Bila anda merendahkan orang lain, contoh macam video lepas saya share pasal business partner, yang mana dia kata anda partner, tapi dia layan anda macam staff yang dibayar gaji, tapi anda tak dibayar gaji. Itu sebenarnya satu kezaliman. Orang dah buat kerja untuk anda, tapi anda tak bayar gaji, tapi anda layan dia pula macam staff, tanpa anda bayar dia 1 sen pun untuk melakukan kerja-kerja yang orang kata boleh membantu bisnes. Ataupun anda suruh dia buat kerja untuk kepentingan anda, tapi anda tak bayar dia gaji. Perkara ni saya tengok banyak berlaku dekat luar sana. Terutama sekali kepada orang-orang jenis yang pentingkan diri ni lah.
dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain, dan biasanya orang macam ni dia gila kuasa. Dia nominate dia sebagai ketua dan dia suruh orang lain buat kerja. Dan kalau dia dapat impact yang baik, dia akan bangga, dia kata, oh, kerja ni saya yang buat. Kalau dapat impact yang buruk, dia kata, ini semua staff saya punya pasal ni. Saya tak terlibat. Saya just bagi the guideline. Kemudian mereka yang buat. Kalau dah jadi teruk macam ni, staff saya masalah ni, nanti saya bagi tahu. Yang itu, orang macam ni adalah ciri-ciri orang yang sangat pentingkan diri. Sebab apa? Mereka tak nak mengakui kesilapan yang mereka buat. Sebab mereka tak sedar mereka dah apa kesalahan yang mereka buat, tapi dia blame dekat orang lain kesilapan tu. Orang macam ni adalah orang yang sangat pentingkan diri, dan kalau boleh kita sama-sama jauhlah daripada mereka ni. Okey, ada 4 poin lah tadi yang saya cakap. Pertama, berkenaan dengan hutang, yang mana hutang dia liat bayar. Kemudian dia bebankan hutang ke atas orang lain. Yang kedua adalah menggunakan maklumat peribadi orang lain secara suka hati. Kemudian yang ketiga tadi adalah bercakap buruk belakang orang lain, menyebabkan fitnah apa semua berlaku, cerita tak benar tersebar, pandang rendah kepada orang lain. 4 benda ni biasa berlaku dan menyebabkan orang lain terinaya, dan juga secara tak langsung dah menzalimi orang yang terlibat. Jadi nasihat saya adalah cuba elakkan benda-benda yang macam ni, dan ianya juga adalah peringatan untuk saya sendiri supaya saya tak jadi orang seperti itu. Bersama-samalah kita ambil iktibar dan pengajaran daripada perkongsian saya kali ini. Dan kalau anda rasa perkongsian saya kali ini bermanfaat, sila share dan jangan lupa tekan button subscribe dan juga loceng untuk dapatkan update-update terbaru daripada Bicara Usahawan. Mana yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala dan disampaikan oleh saya, dan mana yang buruk tu ianya adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Baiklah, sampai sini dahulu bicara kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.